Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan bab 3 matematik pengguna iaitu tajuk insurans. Risiko dan perlindungan insurans. Risiko dan insurans sebagai perlindungan keuangan adalah sangat penting bagi setiap individu sebagai persediaan pada masa depan. Pengetahuan ini juga penting dalam pengurusan keuangan peribadi kerana kita mungkin akan menggunakan sebahagian pendapatan kita untuk insurans. Risiko dan perlindungan insurans. Apakah maksud risiko dan perlindungan insurans? Risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Bahaya yang mungkin menimpa diri, keluarga dan harta benda, kemalangan jalan raya yang mencederakan pemandu dan penumpang kenderaan yang terlibat. Kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran, bil perubatan tinggi akibat penyakit kritikal. Risiko sebagai seorang murid pula mengalami kemalangan ketika dalam perjalanan ke pulang, mengalami kecederaan semasa nak perlawanan bola sepak dan terjatuh di tangga dalam perjalanan pulang. Insurans. Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dengan pemilik. Syarikat insurans perlu membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindungi seperti dinyatakan dalam polisi. Jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar hanya setakat jumlah kerugian yang dialami. Prinsip indemnity diguna pakai dalam sistem insurans. Seterusnya, insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku tetapi berkepentingan untuk mengurangkan beban keuangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Pembelian amal insurans yang mencukupi akan menghapuskan ketidakpastian terhadap kerugian keuangan jika berlakunya kerugian yang diinsyuranskan. Seterusnya, apakah insurans hayat dan insurans saham? Kedua-dua insurans ini melindungi pelbagai risiko yang berbeza. Insurans berkepentingan dalam melindungi pelbagai jenis risiko yang mengakibatkan kerugian yang tidak disengajakan dan boleh menyebabkan pemegang polisi menanggung kerugian keuangan. Insurans hayat. Insurans hayat menjamin pembayaran manfaat keuangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsyuranskan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Tujuannya adalah untuk menyediakan perlindungan keuangan. Pemegang polisi boleh menerima pampasan sekiranya masih hidup tetapi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal. Risiko yang dilindungi adalah kematian, hilang upaya dan penyakit kritikal. Insurans am. Insurans am memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan yang ditanggung selain yang dilindungi dalam insurans hayat. Jenis insurans am ialah insurans kemalangan diri, perjalanan, perubatan dan kesihatan, insurans kebakaran dan insurans motor. Yang pertama, insurans motor. Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan pengguna kenderaan. Insurans kebakaran. Perlindungan terhadap kerugian akibat pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans dan pemegang boleh memasukkan perlindungan tambahan. Insurans perubatan dan kesihatan iaitu insurans hospital dan pembedahan, penyakit kritikal, pendapatan akibat hilang upaya dan pendapatan hospital. Itu adalah antara polisi yang terdapat dalam insurans ini. Seterusnya adalah insurans kemalangan diri, di mana insurans ini memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, cacatan, hilang upaya atau meninggal dunia. Insurans ini adalah berbeza daripada insurans hayat dan insurans perubatan dan kesihatan. Seterusnya adalah insurans perjalanan, mana tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans am ialah 1 tahun ataupun kurang dari tempoh 1 tahun. Premium yang dibayar pula adalah pada satu-satu masa dan melindungi pemegang polisi terhadap kerugian. Selain daripada itu, kita juga mempunyai insurans berkelompok di mana bermaksud memberikan perlindungan kepada sekumpulan individu, biasanya pekerja syarikat atau murid sekolah dan pelajar institusi pendidikan. Terbahagi kepada dua iaitu organisasi dan murid. Tujuan kita mendapatkan insurans adalah sebagai bantuan keuangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya menghadapi penyakit kritikal atau meninggal dunia. Seterusnya, mengurus pembelanjaan hidup, hutang dan komitmen, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi dan sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami.
cara mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Caranya adalah nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih, sama umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi RMX nilai muka. Premium nilai muka polisi per RMX darab dengan kadar premium per RMX. Ini adalah contoh cara mengira insurans. Seterusnya, bagaimana mengira premium bagi insurans motor? Polisi akta dan polisi pihak ketiga hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Manakala polisi komprehensif dan pihak ketiga kebakaran atau kecurian bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa ingin diinsyuranskan serta kadar premium ialah 75%. Ini adalah contoh soalan yang boleh dirujuk. Dan yang terakhir, bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans? Terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans yang pemegangan polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan perlu menanggung sebahagian daripadanya. Antara peruntukan tersebut adalah deductible dan co-insurance, juga dikenali sebagai insurans bersama. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.